Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas tak? Komen-komen tengok. Siapa-siapa komen suara jelas, gambar okey tak? Atau saya perlu pakai mikrofon? Tes suara okey. Suara okey. Kan nak kena pakai mikrofon? Assalamualaikum. Tes. Bismillah. Negak lah. Itu okey. Negak okey. Boleh tak? Boleh. Tes. Okey. Okey dong. Semua dengar kot. Ana pakai mikrofon. Pakai earphone supaya nak jelaskan suara. Cun. On tak on? On tak on? On tak on? Clear, bagi kata clear. Alhamdulillah. Takut gelap sikit pasal tuan duduk depan kamera dia pun tak cerah mana. Tu yang tanya tu. Kan? Mata pun kuih kabuk tulis apa tak tahu. Okey. Alhamdulillah. Apa abang semua sihat no? Semua sihat Ni okey ke mikrofon atau tak payah pakai mikrofon? Saya nak try. Macam ni okey tak? Jelas tak? Suara nak jelas tak? Ipuh suara kurang jelas. Hai. Jelas tak? Jelas tak jelas? Dia takut sehari dia tak jelas, dia jerakah. Lagi clear tanpa mikrofon. Alhamdulillah. Tu nampak gaya aku tu dah. Dia pakai spek ni dia tak apa nampak. Dah aku pelan berumur dia tak apa nampak. Semua pakai baca Yasin lah kot. Kau tunda tengah malam. So benda satu nak pakai mikrofon kau tak payah pakai. Asal macam jelas lah ni. Tak ada yang saya kita jerakah. Ada mikrofon lagi handsome. Tak berbedak ni. Ada mikrofon lagi handsome tapi mikrofon ni nak kena pegang tu lah. Bismillah, tes. Bismillah. Sambil-sambil tu buat lah, live ke like ke apa pun. Sambil-sambil bisa kita duk test. Test line macam mana kan. Pakai mikrofon no? Okey, pakai mikrofon je lah. Boleh kita mula
Sejak bila pakai spek? Ada orang tanya sejak bila pakai spek? Sejak PKP ni ada kuih kelabu. Ada kuih kelabu. Jadi dekat tak nampak lah. Nak kata tak berapa hari lah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehlah kita start now. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا وقال الله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kita ruang dan peluang untuk kita bersua muka dalam ruangan komunikasi ini, yakni online. Meskipun kita duduk jauh, tapi dunia ni jelas. Sehingga Shah Alam pun jelas tulis itu, Kelang jelas, Sandakan jelas, malah sampai merentasi. Yakni lebih kurang virus pandemik ialah sampai mereka pun kalau mereka share, insya-Allah benda ni boleh kongsi bersama. Dan hari ini insya-Allah dalam malam yang penuh berkah, yakni malam Jumaat, sama-sama insya-Allah kita kongsi sedikit ilmu yang ada pada saya dan tuan-tuan untuk kita sama-sama yakni mengulang kaji bagaimana cara pembacaan Al-Quran yang mana yang selama ini kita rasa kadang-kala bacaan kita tu betul. Hakikatnya kalau kita nak tahu ujung pangkal bacaan itu jelas atau betul atau tidak, maka perlu kita jumpa guru, yakni talaqqi bil musyafahah. Apa maksud talaqqi bil musyafahah? Yakni jumpa guru berhadapan, maka guru tengok bibir mulut kita. Bibir mulut kita dia tengok, dan kita pun tengok bibir mulut dia. Bagaimana sebut? Seboleh mungkin kita cari guru yang ada musalsal, yang ada hubung kait dengan guru-guru yang mana mereka itu ada sanad sehingga ke Nabi SAW. Cuma zaman mutaakhir ni, kalau zaman-zaman dulu tok guru yang pergi, contohnya ambil bab qiraat, contoh jadi syubro, kadang-kadang dia orang talaqi di Masjid Azhar sebagainya, ada yang tok guru tak bagi retah, so dia kata hang boleh balik dah, balik mengajar di Malaysia. Tu pun dah dikira sanad dah. Cuma zaman-zaman sekarang ni lebih ramai kita suka yakni minta retah lah, minta sanad. Tak ada apa semua tu. Cumanya akur daripada tuan guru kita sendiri, dia memberikan kita yakni thiqah, kepercayaan untuk kita naqalkan, untuk kita pindahkan ilmu kepada masyarakat. Bayangkan ngertah tu ialah untuk sabit, untuk tasbit bahawasanya kita ni dah bertalaqi. Dan alhamdulillah dengan izin Allah malam ni kita bersua muka. Saya pakai spek nampak berumur saya, padahal umur muda ke ni. Dan kita akan cuba sama-sama betulkan surah yang selalu kita baca dalam solat, 17 kali dalam solat. Surah Al-Fatihah. Surah yang cukup mudah sekali kita tengok, tapi hakikatnya susah. Kadang-kadang kita perlu pada penelitian yang rapi, dan benda ini mesti perlu pada talaqqi bil musyafahah, yakni jumpa guru berhadapan dan betulkan sebutan huruf satu persatu. InsyaAllah saya nak pesan, sebentar lagi saya nak baca, saya minta ayah-ayah, ibu-ibu, yakni sahabat-sahabat, tengok bibir mulut saya. Walaupun tak serak mana ni, tak merah pun, tak gamak nak pakai gincu, tapi lagu ni lah bibir mulutnya, tak ada nak berbedak apa pun tak ada. Kan makan nasi pun jadi macam ulak sawah, makan, tak ada pepok sangat. Tapi alhamdulillah
insya-Allah hari ini saya harap ayah-ayah, ibu-ibu tengok bibir mulut saya, dan kalau boleh, kalau nak praktik, jumpa guru berhadapan dan betulkan bacaan sebegitu rupa, yakni tengok bibir mulut guru tu dan dia akan betul satu persatu. Itu kaedah Quran yang sebenar, yakni talaqi bil musyafahah. Boleh juga dengar kod radio, tapi sebaik mungkin yakni berhadapan dengan guru. Macam mana kita berhadapan ni lah. Cumanya kita ni secara online, dia berbeza. Saya baca, tuan-tuan dengar dan tuan-tuan tengok. Tapi saya tak dapat lihat ayah-ayah dan ibu-ibu baca. Balik praktis, beradab cermin, tengok baca lagu mana. Sebutan tu, betul atau tak betul. Dan Quran perlu pada penelitian. Setengah orang, dia kata, dia rasa macam benda ni terlalu syadid dan sebagainya. Dan memang perlu pun, kalau kita tengok royah atau dalam ilmu tajwid, segi lurah, dia panggil at-tahsin, yakni bagi jadi elok, memperelokkan bacaan. Kalau segi istilah, ya'ta' kulla harfin haqqahu makhrajan wa sifatan. Sesungguh kitab dia tambah pula wa tajwidan, yakni bagi hak setiap huruf yang kita baca tu, hak dia dari segi sifat huruf dia, dari segi makhraj dia, dari segi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, dari segi tajwid dia. No? Dan hari ini saya pilih surah Al-Fatihah, surah yang agak ringkas, 7 ayat beserta basmalah. Dan cuba ayah-ayah, ibu-ibu tengok betul ke aku baca. Dan kalau boleh, selepas ni jumpa guru-guru yang ada autoriti, pergi tasmik ni bah. Tepuk pada bau ke apa. Ni Tok Guru, saya nak baca Fatihah sikit ni. No? Dan tujuan kita baca ni, kita nak berbetulkan bacaan kita sebagaimana Nabi SAW baca. Dengan itulah kita perlu berguru. Kita jumpa dengan guru, kita jumpa dengan guru-guru yang betul-betul autoriti, kita berbetul satu persatu huruf supaya sebutan kita ni tepat sebagaimana turunnya Quran kepada Nabi SAW. Apa royah, apa pejudah untuk ilmu ni? Dia saunul lisan, untuk menjaga lidah ni anil khata', daripada kesalahan. Fi kitabillah, dalam kitab Allah, yakni untuk kita bertutur kalimat Allah, kita baca Quran, kita nak sebutan kita tepat sebagaimana kama unzil, sebagaimana diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun lama. Tapi alhamdulillah, Allah masih lagi meninggalkan ulama-ulama qurra yang hebat-hebat di atas muka bumi ni, no? Supaya kita dapat bersua muka dan bertemu dan kita perbetul sebutan kita satu per satu. InsyaAllah kita mulalah 8 lebih dah. Dan saya harap ayah-ayah, ibu-ibu tengok bibir mulut saya. Saya kalau boleh saya nak zoom dekat ini. Saya duduk bersila ni, tak duduk atas meja sebagainya. Tapi saya rasa jelas kot, nampak kan. Sebelum kita baca Quran, saya belok kita ta'awudz lah. Walaupun dalam solat tak dituntut untuk kita baca ta'awudz, tapi sebaik mungkin alang-alang kita bertalaki, apa salahnya kita start dengan ta'awudz sebagaimana dalam Quran, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah. Sebelum kita baca Quran ataupun apabila kita nak baca Quran, maka kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, saya start dan ayah-ayah, ibu-ibu tengok. Saya akan bentangkan mana bacaan betul dan mana bacaan tak betul. Dan mana tempat-tempat yang selalu kita buat kesalahan. Sebelum tu, di sini saya nak perkenalkan huruf. Dia ada makhraj, tempat keluar. Dia ada sifat. Sebagaimana kita lah. Macam asal saya ni Al-Ustaz Kedah. Asal. Saya tak boleh cakap pun saya kira jadi kuih teruk. Asal saya Al-Ustaz. Itu makhraj saya. Asal saya Al-Ustaz. So sifat saya, tinggi saya berapa, rambut saya rinting ke, berkacamata ke, berpakaian ni, kulit merah ke, kuning ke, itu sifat. Sebegitu juga huruf dia ada makhraj. Sama ada dia keluar daripada halaq, yakni kongkong, ataupun syafatain, 2 bibir mulut, ataupun jauf, yakni antara khayshum,
rongga hidung ni, ataupun jauh antara rongga hidung ke kongkong, ataupun lisan, yakni lidah. 5 sahaja makhraj huruf. Dia tak ada yang keenam. Dia tak keluar kok cupi telinga, dia tak keluar kok celah ketiak. So kena faham lah. So huruf dia ada makhraj dia. Pertama, dia juga diliputi dengan sifat-sifat huruf. Paling banyak sifat huruf yang ada pada huruf-huruf ni dalam huruf hijaiyah, huruf ra sehingga sampai 7 sifat ada padanya. Begitu juga huruf-huruf lain. Dia ada sifat jelas dia, keras kena sebut, lembut, mengelonsor, ada angin, tak ada angin, tebal, nipis, dan sebagainya, bergetar dan sebagainya. Itu saya terjemah ke bahasa Melayu lah. Dan insya-Allah hari ni kita cuba baca harfun harfin, satu huruf ke satu huruf. Kalau sempat lah, kalau sempat kita baca surah Fatihah satu huruf ke satu huruf, supaya kita dapat lihat di mana kesalahan yang seringkali kita lakukan. Seringkali kita lakukan. Dan selepas ni kalau boleh, lepas COVID-19 ni lah, pergi cari guru-guru Quran, tolong pergi tasmih, yakni pergi dengarkan bacaan kita, supaya kita dapat betulkan bacaan. Semua kita tahu Fatihah ini dia terdapat dalam rukun solat. Dia merupakan salah satu rukun solat. Rukun solat. Hatta dalam kitab Mughni Muhtaj menceritakan beberapa perihal tentang surah Fatihah ni, sehingga mampu membatalkan solat sekiranya tidak betul bacaannya tu. Okey. So insya-Allah kita akan start dengan suratul Al-Fatihah, dan kita start dengan ta'awudz, yakni a'udzu billah. Saya akan baca 2 bacaan ataupun 3 bacaan, yang 2 bacaan, 1 bacaan yang betul dan tak betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ni kalimat ta'awudz. Selalu kita buat silap ataupun kita buat salah, pertamanya pada huruf alif tu ataupun hamzah. Huruf alif atau hamzah, kita jangan lupa padanya tu sifat jahar. Apa maksud jahar? Yakni terang. Kita jangan baca cara tak terang. Dan dia juga yakni syiddah, kena sebut bagi kemah. Jangan kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, a'udzubillah, au tak mau. Dia nak jelas. I, U. Sebagaimana dulu kita belajar, kita mengaji dulu dengan guru-guru dalam muqaddam. Zaman saya muqaddam. Mai zaman-zaman mutaakhir ni dia pakai qiraati, tak kisah. Zaman-zaman dulu muqaddam. So dia baca a'udzubillahi tak mau. So kena jelas. Kelang kabut ke macam mana pun kena bagi jelas. A'udzubillah, huruf hamzah, huruf jahar. Jangan terlalu tebal. Tak mau buka sangat. Kalau belah utara, kebanyakan huruf-huruf kita duk sebut, kita akan buka. Wadduha wal laili idza saja. Duk saja ni PKP. Jangan terlalu buka dan jangan terlalu kepit sehingga jadi imalah. Imalah ni huruf ma bainal fathah wal kasrah. Jadi a'udzu billah teruk pada Arab ni. Arab yang banyak imalah ni kebanyakan di belah Lubnan. Wa pun jadi hui, hiya pun jadi hiye. Tak kelang kabut. So kita kena baca bagi jelas. Elok-elok. Jangan terlalu buka ataupun tebal. Ke a'udzu billah jelas. Jangan bagi sambut ke atas angin ya. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. A'udzu billah, tak nak. A'udzu billah. Huruf ain, huruf tawassut. Huruf yang mana yang dia tak keras, dia tak lembut, dia di fi wasatil halq, tengah-tengah halaq. Ni halaq. Apa dia halaq? Kongkong. Ni dia ada huruf atas, dia ada huruf tengah-tengah ni halqum ni, dia ada bawah. Huruf ain ni kita berasa dekat sini. Kita nak tahu makhraj huruf, maka kita kena fathahkan sebelum huruf tersebut sampai dekat sini. Jangan kita baca kok hidung. A'udzu bi tak mau tak nak bukan dan huruf ain, huruf tawassut, dia tak keras, dia tak lembut. Jangan kita baca a'udzu billah, dia tak boleh macam tu. Dan terlalu lembut,
A'udzu billah, tak mau. Dia tengah-tengah. A'udzu bil u. Nak tahu sebutan kita masuk khusyum atau tak, kita cuba tutup hidung. U. Kalau boleh sebut, bermakna sebutan kita tepat pada tengah halaq. Dia tak masuk dalam khusyum. Kalau masuk dalam khusyum lingkup. Huruf ain bukan huruf yang bersangkut dengan khusyum. Dan perlu ingat, kita kalau kita tak dilahirkan dengan keadaan sengau, no? Sengau ni kita kadang-kadang kita nak tirulah bacaan-bacaan Imam Mekah atau sebagainya. Dia orang cakap cuba pergi dengar khutbah pun dia orang dah sengau. Kita jangan menyengaukan keadaan, no? Bila sengau ni dengar sedaplah. Apatah lagi nyanyi sengau-sengau, duduk depan kipas angin duduk tiba muka lagi seronok dengar. Oi, sedap juga suara aku. Sendiri perasaanlah. Kan? Jadi jangan menyengaukan keadaan. Kalau dia dilahirkan sengau, tak upayalah, tak kena buat apa. Huruf ain, huruf tawassut. A'udzu billah, zu. Jangan baca terlalu tekan sehingga hampir kepada huruf zai. A'udzu billah, tu huruf zai. Ini huruf al. Belakang gigi gunting. Tuan-tuan akan berasa hujung lidah ni belaga di langit atas sebelum gigi gunting. Dia mengolosok, dia huruf idlaq. A'udzu billahi, billah. Ba huruf jahar, huruf yang kena terang. Dia juga huruf syiddah, kena kemas. Lagi satu ba di sini dia bukan tebal, maka baca dipih. Kadang-kadang kita baca tebal. A'udzu billah bukan bil. A'udzu billah. Naik pelan-pelan atas lam. Lam sabdu, tapi kena ra'i huruf lam tu. Huruf lam tu huruf tawassut. Huruf yang tak kerah, tak lembut. Billah. Jangan terlalu tekan. A'udzu billahi min. Tak mau. Tu perlu pada talaqi. A'udzu billahi syai lembut, minasyai, jangan muncung mulut, minasyai, tak payah minasyai, syai, Arab panggil syai ni teh. Saya dengan syai tak payah. Daripada duduk tanah Arab sampai ke hari ini tak kena sari ketak tangan. So minasyaitan, huruf dia ada satu sifat, dia panggil tafasyi. Apa tafasyi? Minasyaitan, jangan terlalu banyak. Minasyaitan, salah. Kita kena raih sifat-sifat huruf tersebut. Bila kita tutur, kena makhraj dia, kena sifat dia. Meskipun baca tak ada lagu, insya-Allah sedap. Bagi ahli yang mendengar dia sedap. Dan lagu ini perlu pada suara-suara yang sedap. Kalau dilahirkan dengan suara sedap, tak upaya. Cuma kita di sini di Malaysia lebih ihtimamkan, lebih memberatkan kepada suara sedap. Pasal apa hang tak baca Quran, tak mau mengaji Quran? Sebab suara aku tak sedap, tak jadi. So Quran ni kalimat yang Nabi kata iqra'ul Quran, bacalah Quran tu bukan maktub pada orang suara sedap. Dia tuju kepada umum, semua yakni muslim, semua umat dia supaya baca Quran. A'udzu billahi minasyaitan. Huruf ta dia panggil huruf yang kena tebal lah. Satu saya nak pesan, jangan muncung mulut ketika huruf-huruf yang mufakhamah, huruf yang kena tebal ni. A'udzu billahi minasyaitan. Nampak? Syaitan. Ta tak mau. Syaitan. Ta. Atta. Ayah-ayah ibu-ibu cuba buat. Atta. Ujung lidah belaga atas, langit atas. Atta. Atta. Atas langit, atas tu. Atta. Minasyaitan. A'udzu billahi minasyaitanir. Syaitan. Bukan syaitanir rajim. Nun kasrah. Nun tu jangan baca tebal. Kalau kita baca tebal, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Nir rajim, bukan nir. Nir ra yang tebal. Ra yang tebal. Nir rajim. Jim. Tutup mulut dia tu. Tu secara ringkas. Nama pun klinik Al-Quran.
Jadi tak terang sampai detik sangatlah. Nama apa boleh ni? Ke depan kot depa buat hospital Al-Quran, kita boleh buat bagi detail lah. So, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan muncul mulut syaitan, tak payah. Syaitanir rajim. Jim, huruf yang syiddah. Kena bagi kemas. Jangan duk baca nak pergi ke hampir huruf ca. Nirrajim. Itu dia nak pergi ke Jawa. Kejawaan tinggal saat di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak mau. Nirrajim. Begitu juga huruf ra, bila dia maftuhah, dia mesti mufakhamah. Bila mana dia tebal, dia mesti bila mana fathah, dia mesti kena tebal. Nirrajim. Nirrajim. Jangan gulung. Nirra, tak payah nirrajim. Ikutlah duduk di rumah tu, try lah buat. Cuma guru tak ada depan ni, kita cubalah sekadar mana yang mampu. Tu saya beritahu awal, tengok guru sebut macam mana dan kita tiru sebiji lah. Tu secara ringkas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lepas tu kita akan baca bismillah. Dalam Fatihah kita akan baca bismillah ataupun kita dipanggil basmalah. Dalam surah Fatihah ni, kalau dikira dia ada 14 tasydid. 14 tasydid, yakni syaddah. Dalam bismillah saja pun ada 3 tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 3 tasydid. So kena jaga tasydid ni, yakni syaddah, sabdu. So kita kena jaga. Dan masa baca bismillah kena tengok elok ra'i semua huruf. Huruf ba, begitu juga huruf ba. Huruf ba ni kedudukan dia sama kumpulan macam huruf alif, yakni perlu jahar. Apa jahar? Terang. Dia juga syiddah. Syiddah. Kalau orang pelak R macam mana? Pelak ra lah no. Kalau dia memang tak boleh nak buat apa dah, tak payahlah. Ni kita cuba sekadar yang mungkin. Cuma Quran ni dia kalamullah, dia mukjizat. Dia mukjizat. Pernah saya ajak satu hamba Allah yang dia gigi pun tak apa cantik depan. Pelak tu pun ada, tapi setelah 2 tahun ada perubahan. Kalau kita nak dan doa ke Allah, boleh jadi. Boleh apa juga pun boleh berubah insya-Allah. Cuma kita cuba sedaya yang mungkin. Seupaya yang mungkin kita cari guru yang authority, so kita talaqi dengan dia, kita perbetulkan satu-satu huruf. Bismillah, huruf ba. Kena bagi jelas ba. Jangan ambil buat tahin. Contoh ambil tahin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dia tak mau. Dia bukan bismillah. Bi, ba fathah, ba. Kita mengaji dulu eja. Ba kasrah, bi. Ba dhammah, bu. Babi, bu. Jelas. Bismillah. Sin ni pe. Bismillah. Tengok saya ni Bismillah. Bismillah. Nanti ayah-ayah ataupun ibu-ibu balik mengajak ayah lah, ataupun tok-tok ke, tok wan kita tak ada gigi depan, jangan paksa lah. Sebab ini pun bersangkut pada gigi depan. Bismillah. Huruf sin istifal ni pe. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya duduk sila ni. Bismillah ni pe sin. Bis tekan pada ba, dia huruf jahar, dia juga syiddah. Bismillah. Naik atas lam sabdu. Lam sifat dia tawassut, dia tak gerah, dia tak lembut. So jangan tekan selalu. Bismillah, tak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca tebal. Hi tu kita baca he, ataupun baca b tu b. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok bunyi mulut saya. Hirrah. Tak perlu gulung mulut. Hirrahmanirrahim. Tak perlu gulung mulut. Jangan sesekali kita gulung mulut. Hirrahmanirrahim. Tak payah. Hirrahmanirrahim. Jaga elok nak. Surah Fatihah ni dalam mazhab kita, yakni dia rukun. Sehingga dalam kitab Mughni Muhtaj
dalam bab sifatus solah, bab rukun, walau dia kata apa, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walau abdala dhan bi dha'in lam tasih fil asah. Tu nanti kalimat walau dhalin tu. Sekiranya berubah huruf dhad dengan dhal, walau dhalin lam tasih fil asah, tak sah solat. So perlu kita talaqi supaya kita dapat sebutan yang tepat, yang tepat ataupun hampir tepat sekurang-kurangnya, supaya pembacaan kita harian cantik dan elok sebagaimana Quran itu diturunkan. Dan sekarang ni ramai kita jadi tok imam, kan jadi makmum di rumah, jadi tok imam kan, hak mana hak lelaki lah, maka wajar dia baca bagi elok, bagi cantik, sebab dia nak tahammul Fatihah, surah Fatihah tu buat dia imam. So baca bagi dia elok. Bismillah, sini pe, Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ra, huruf tikrar, dia ada bergetar. Hirrahma, jaga getaran tu bukan sampai 4, 5, 6 kali. Bukan sampai 4, 5, 6 kali, 2 kali sudah, 2, 3 kali sudah, dia tak banyak. Bukan hirrahmanirrahim, tak payah. Hirrahma. Saya faham ada orang-orang yang tak boleh sebut huruf ra, maka dia jadi ghin. Hirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Maka itu ma'fu'anah, nak buat macam mana. Cuma perlu bagi dia cuba sedaya mungkin, belajar bagi lembut. Bagi lembut. Setengah-setengah dia berkata pendapat, dia kata lah, dia kata saya ni lidah keras, makan sirih, tak ada lagi lah menyebabkan sirih tu lidah keras. Ada ya tok guru Quran ni bapak sirih lebih berapa kilo sehari boleh pun. Cuma mungkin disebabkan dia macam tu, raw dia tak boleh nak cantik nak sebut. Tak apalah nak buat ke mana. Cuma cuba sedaya upaya supaya sebutan dia tu hampir kepada tepat pun dah cukup cantik dah. Hirrahma, jangan gulung. Saya nak pesan, gulung orang. Hirrahma, ma, jangan terlalu buka. Hirrahma ataupun tebal. Hirrahma, tak payah. Hirrahma, huruf ha mati. Jangan idghamkan ha kepada mim. Hirrahma, rahma, tak payah. Hirrahma, rahma. Dia kalau huruf-huruf yang mahmus, idza kana sakinan dia kena zahiran, dia kena jelas. Hirrahma, nirrahim, nirrahim. Tutup dah elok. Him, huruf ha ni huruf halaq. Ada orang panggil ha pedah, ada orang panggil ha buaya, macam-macam lah, ikut dan lah. So nirrahim, jangan kita baca macam ni. Tengok pada huruf, pada sabdu Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak betul huruf ha, kita sebut hirrahmanirrahim. Elok, arwah. Bukan arwah, hirrah. Tebal pada huruf ra. Ra tu fathah. Hirrahmanirrahim. Tutup dah. Nirrahim, jangan kita put ke atas, jadi nirrahim. Oleh kerana nak betul huruf ha tu, dia ambil baris atas, dia tak perasan, seakan-akan dia kata ka'anna hunaka maftuh, yakni maftuhah. Dia duduk macam keadaan ada baris fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Haim, tak mau haim. Nirrahim, kepit nak kerongkong. Nirrahim. Tutup elok mulut. Nirrahim. Tutup elok. Jangan panjang lah. Nirrahim. Tu bismillah. Okey. Okey, kita masuk di Fatihah. La birubah. 8 lebih lah. Baru bismillah. Selalu duk buat Fatihah ni, buat kursus. Ni dia suruh kelpiak. Dia bahasa utara. Suruh kelpiak 5 minit, 50 minit. Perkataan. Apa kita cubalah. Kita cuba takat mana. Nama pun klinik. Nama pun klinik. Jadi klinik ni dia tak ramai Masuk pun tunggu gila, beratuk di luar bilik. Bismillah, ba bagi kemah. Bismillah, nipih sin. Bismillah, mi tu bagi nipih. Bismillah, lam tu lembut. Jangan lembut sangat, jangan keras sangat. Dia tawassut. Bismillah.
hirrahma, tikrar ra, bagi fathah atas mufakhamah. Jadi hirrah, jangan baca hirrah. Ma, jangan terlalu jadi Arab lebih sangatlah. Dia jadi macam imalah. Bismillahirrahman, tak payah. Hirrahma, jangan terlalu buka. Nirrahim, rahim, kepek nak kongkong. Tu bismillah. So kita masuk di Fatihah. Syiddah. Ingatlah, kalau kabut macam mana pun, nak baca laju pun, fathah tu, alif fathah tu, kena bagi jelas. Jangan baca selayang pandang. Selayang pandang macam mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Dia laham tu Arab panggil daging. Ini bukan laham. Kena jelas. Alhamdulillah. Huruf syiddah ni tak banyak tau. Ajid dalam matan jazari, qatin, bakat. 8 huruf tu. So kena bagi jelas. Jumpa dia di tengah ke, awal huruf ke, awal kalimah ke, ataupun hujung kalimah. So kena bagi jelas. Jangan kita ambil selayang pandang. So sebab Quran ni dia perlu tamakin, dia perlu tengok harfin, sebiji huruf supaya kita dapat sebutan dia. Alhamdulillah. Jangan terlalu imalah jadi Arab lebih. Bukan ayah ibu-ibu boleh dapat rasa hujung lidah kena langit atas di hujung. Alhamdulillah. Dia mati. Alhamdulillah. Jangan masukkan lam tu ke dalam ha. Laham tak payah. Alhamdulillah. Huruf dal dhammah. Du. Jangan baca do. Jangan sekali kita baca do. Alhamdulillah. Tak payah. Huruf dal tu bukan huruf tebal. So dia nipih. Alhamdu. Jangan baca do. Do cerita Piramli. Do re mi elok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha huruf halaq. Kena elok. Jangan ambil kuat atas ni. Alhamdulillah. Du nipih. Du lillah. Li lam kasrah nipih. Jangan baca tebal. Kita baca alhamdulillah. Duli. No? Alhamdulillahi Rabbi ra. Tebal. Jangan gulung. Saya pesan. Alhamdulillahi Rabb ra. Kita dengar pun berbeza. Oleh kerana dia nak tebalkan huruf ra bila maftuhah dia kena mufakhamah tebal, ataupun dia dhammah mufakhamah ru. Tapi oleh kerana dia nak tebal, dia pergi gulung mulut. Ar-Rahman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya tunjuk satu-satu lah. Bukan saya buat saktah, tak. Saya tunjuk satu-satu supaya ayah-ayah, ibu-ibu, sahabat-sahabat dapat tengok harfin. Alhamdulillah. Jangan kepit sangat. Alhamdulillah. Jangan terlalu kepit, ataupun jangan naik atas sangat jadi jangan di bawah sangat. Alhamdulillah. Dia huruf ha boya ada orang panggil, ha pedah ada orang panggil. Jangan tebal. Lillah, jangan tebal lam. Alhamdulillahi Rabbil, tekan pada ba, tapi jangan berhentilah sebab dia jadi sakta. Rabbil, sebab kenapa kita tekan atas ba ada sabdu pertama. Kedua huruf ba ni huruf syiddah, yakni dia kena kemas. Ketiga dia jahar, dia kena terang. So alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bil mati, alamin. Ain huruf tawassut. Cuba sebut kita akan merasa tengah-tengah halak ni. Di tengah-tengah halqum. Ni biji halak ni. Umum puan tak ada lah, lelaki ada. Kan? Tak tahu kot dia katuk buat lain dia buang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min.
Berhenti elok-elok nun. Berhenti elok-elok nun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan kita khaysyumkan keadaan. Yakni khaysyum, dia bagi sengar semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada huruf yang masuk dalam khaysyum. Ni khaysyum. Bangga hidung ni. Ni panggil khaysyum. Bawa pada tu jawf, ni halaq. Lepas tu syafatain, ni lisan. 5 tu yang makhraj. No? Sifat ni kalau saya nak terang sesuatu panjang. Cuma kita selayang pandang, kita jumpa ayat-ayat, kita terang secara ringkas. Di mana kesalahan yang seringkali kadang-kadang kita lakukan. Tu je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Alamin. Jangan keras. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf Ain, huruf tawassut. Dia juga tak lembut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Berhenti elok. Bab waqaf ni nanti kita jumpa lah. Ya, terang. Ada orang tanya nasta'in, nak kena rum ke apa, nanti kita jumpa pada ayat tu kita terang. Alhamdulillahi kena jelas. Alhamdulillah, jangan baca selayang pandang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, tak mau. Ar-Rahman, kita masuk situ lah. Ar-Rahmanir Rahim, ni baris kasrah. Ar-Rahman, Rahman. Kita bukan, jangan gulung. Saya pesan, Ar-Rahman. Jangan pula kita put dulu depan. Ismam baru buka. Ar-Rahman. Jadi arwah. Ada dengar ni semua hidup pergi, tak ada siapa arwah. No? Ar-Rahman. Roh berbeza. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir jelas. Ar-Rahmanir Rahim. Rahim sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Rahim huruf ra tikrar. Ra ni satu huruf yang punya banyak sifat, sampai 7 sifat kadang-kadang. So kita kena ra'i sifat-sifat yang ada pada huruf ra tersebut. Saya minum air sikit. Bismillah. Ar-Rahmanir Rahim. Nir-Rahim. Nipih nun. Kadang-kala kita kedengaran, kita baca seolah-olah macam nun tu dia berbaris. Saya nak kata dhammah pun nak kata kasrah pun tak. Dia jadi macam mana? Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim. Nur-Rahim. Nur kan ni ra yang terbaik. Dia kerana nak berbetulkan pada ra tebal, oleh kerana nak berbetul sehingga merosakkan baris huruf nun tu. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim, Rahim. Tu dia. Ar-Rahmanir Rahim. Saya kena laju sikitlah. Masa mencuburi kita. Maliki Yaumiddin. Jangan baca terbaik. Tak payah. Jangan terlalu jadi imalah. Maliki, tak payah. Ma baina wa makan. Maju. Makan boleh sebut. Maliki Yaumiddin. Lembut. Maliki Yaumiddin. Tekan tahdal. Maliki Yaumiddin. Huruf dal, huruf syiddah. Dalam masa yang sama, dia berbaris sabdu. So, Maliki Yaumiddin. Middin. Jangan baca terbaik. Maliki Yaumiddin. Din tak boleh lah. Din ni abang saya nama Amiruddin. Kita sebut nama bagi terbaik. Oleh kerana sebutan harian percakapan muhadathah kita hari-hari menggunakan ketebalan huruf, maka jadi macam baca Quran pun jadi gitu. Hak Kedah dia main cara Kedah, hak Terengganu dia main cara Terengganu, Kelantan alik Kelantan, habis rosak pungah. So bila mana baris kasrah, maka sebut nipih elok. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin.
yaumiddin, tekan atas dal. Maliki yaumiddin, jangan baca terbaik. Jangan baca din macam alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan baca terbaik rabbil, tak payah bil. Rabbil. Ni bulan ni TMB kata dia tak hantar bil. Dia hantar online dah, no? Tu boleh lah. Cukup bulan dia nanti mai. Bukan bil. Rabbil. Maliki yaumiddin. Middin. Quran ni satu nak pesan. Dia kan boleh main rasa-rasa. Baca, rasa. Oh, tempat ada lagu ni tak? Terus awal-awal tadi mukadimah saya beritahu, pergi cari guru, pergi talaqi harfun. Kalau boleh start daripada Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas. Kalau boleh. Ada ruang ni. Ni Allah bagi ruang ni. Cari pilah online ke apa, telefon bila. Tanya untuk guru kod dia lapang, baca bila. Maliki yaumiddin. Middin. Alif disukun 246 boleh. Tapi kalau nak ambil ikut harakat, ayat pertama baca 2, ayat kedua baca 4, ayat ketiga baca 6, campur aduk selaru habis, tak boleh. Dia kena bagi sama rata. Kalau 2, 4, 6. Saya lajukan sikit. Maliki yaum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Huruf alif, huruf syiddah. Kemah dah, kena bagi kemah. Tekan pada alif. Naik lembut pada ya. Jangan hazafkan, jangan buang hamzah. Kalau kita buang hamzah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam kitab Mughni Muhtaj sendiri, dalam bab sifatus solah, dalam masalah rukun Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia bermakna yakni daw'us syams. Yakni cahaya matahari. Umpama maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in daw'us syams, cahaya matahari. Iyyaka na'budu, kami sembah kepada cahaya matahari, kami minta pertolongan. Melingkup habis. Pakat jadi puak semua matahari habis. Dia kena jaga elok baris sabdu syaddah. Iyyaka na'budu, tekan pada hamzah. Iyyaka lembut naik atas ya, tapi kena jaga sabdu. Iyyaka na'budu, huruf ain, huruf tawassut. Dia tak keras, dia tak lembut, dia fi wasatil halq, tengah-tengah halaq. Iyyaka na'budu, jangan terlalu keras. Iyyaka na'budu, ataupun dia rangkum. Iyyaka na'budu, tak payah. Ataupun terlalu lembut. Iyyaka na'budu. Dia tengah-tengah. Huruf yang tengah-tengah tak boleh keras, tak lembut. Lin Umar, lam nun ain mim ra, lembutlah Umar. Lam nun ain mim ra, dia tak boleh keras, dia tak boleh lembut. So kita kena jaga elok bila mana kita sebut, kita nutqi, kita sebut harfin, sebiji huruf. No? Iyyaka na'budu, buka mulut. Na'budu wa budu. Pok Kelantan tahu ni budu. Kan? Iyyaka na'budu wa saya sebut satu-satu lah supaya tuan-tuan dapat tengok, ayah-ayah, ibu-ibu dapat tengok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sin nipih, istifal dia nipih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in dia mahmus, ada angin. Nasta'in. Tapi ayah-ayah, ibu-ibu yang tak ada gigi depan, tak berupayalah nak sebut. Ataupun pakai gigi palsu. Gigi palsu ni dia tak ada rongga belakang ni. Depan nampak cantik, gigi boleh pulang gelah tu kan. So gigi tu dia tak ada rongga belakang. So bila nak sebut iyyaka na'budu wa iyyaka dia tak boleh pergi. Angin tu dia sangkut depan. Dia sangkut. Kereta bila sumbat, koyak motor pun dia tak pergi. No? Walaupun lah ni dia pakai injection lah, dia tak pakai kereta lah. Motor-motor lah. Kereta pun banyak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nipih sin. Jangan muncul mulut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nipih. Renyih. Nasta'in. Gigi depan tak ada, payah sikit. Nasta'in. Nasta'in. Ujung lidah belaga dua gigi depan bawah. Nasta'in. Keluar angin elok. Nasta'in. Saya
tunjuk harfu-harfin supaya ayah-ayah dapat tengok, ibu-ibu dapat tengok. Nasta'in. Berhenti elok. Nasta'in. Ada yang pendapat mengatakan boleh raum. Apa raum? Nasta'in. Dia curi sikit macam ikhtilas, curi sikit baris. Nasta'in. Ataupun kita ismam. Nasta'in. Tapi selalunya kita akan baca nasta'in. Saya teranglah pendapat-pendapat yang ada. Nanti kadang-kadang orang tanya, bolehkah Ustaz muncul mulut nasta'in? Memang ada pendapat yang boleh ismam. Dalam qiraat kita Hafs an Asim boleh ismam, dia juga boleh raum. Yakni curi sikit. Nasta'in. Curi ya. Curi tak sampai satu harakat. Tapi selalunya kita akan baca nasta'in. Berhenti dah elok. Dengung tu berhenti dekat nun lah. Jangan lupa tambah lah. Nasta'in. Kot lah kan. Baru ngaji lagu ke apa kan. Dia seronok je pasal. So dia pergi duduk tambah dengung. Tak tahu lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirah. Hamzah kasrah bunyi i. Ha mati i. Jangan saya nak pesan tu. Jangan jangan salah. Ni kawan melawak cucuk perut terkejut bunyi bukan jaga elok, bukan hamzah kasrah i, ha mati dinas sirah. Jangan baca jangan tebalkan hamzah tu. Sesekali jangan kita tebalkan. Kadang-kadang kita pening dengan ha selepas hamzah tu, maka kita baca tebal jadi dinas. Jangan baca Ustaz minum air ni. Dalam ni nampak saya minum tangan kiri lah, sebab dia pakai front kamera depan. Orang habis salah dia tahulah ni apa ni Ustaz ni minum pun tangan kiri ni. Kacau. Tapi live dia memang pakai kamera depan, memang nampak tangan kiri lah. Ihdinas sirah. Dia elok. Saya perlu cepat sikit ya. Ihdinas sirah. Huruf sad dia huruf isti'la, huruf tebal. Di sini ada dua pendapat lah. Yang ma'ruf di Malaysia dia suruh ismam sikit lah. Ihdinas sirah. Ada satu di pendapat tak perlu ismam. Apa ismam? Muncul mulut. Ihdinas sirah. Satu lagi dah. Ihdinas sirah. Saya berpegang pada pendapat yang kedua. Saya terpaksa cerita pendapat-pendapat yang ada supaya tuan-tuan tak perlu penin lah. Kan nanti bila pergi talaqi jumpa guru tu suruh ismam, antum ayah-ayah ibu-ibu ismam. Tak payah duduk melawan lah, sebab benda tu ada pendapat. So depan guru yang tak ismam, tak ismam. Sehingga saya pun kalau ada jumpa, saya mula-mula mengaji tariqah misriyah lah, kaedah misri. Dan kebanyakan misri, tariqah misri ni dia baca ismam. Ihdinas sirah, ihdinas sirah. Ada satu di pendapat dan saya sempat mengaji, yakni tariqah syami. Dia tak ismam. Sepakat a'immah, yakni imam, sepakat ulama qurra di sana memang sepakat tak ismam. Walaupun saya tak sempat jumpa 7, tapi alhamdulillah saya sempatlah bertalaqi dengan 4 orang daripada 7 tu. Walaupun 4 yang kelima tu bukan melalui direct tu, melalui orang kanan, tapi alhamdulillah Allah bagi ruang untuk saya cuba nak tengok ada perselisihan pendapat di antara masalah nutqi fi harfi sad ni. Tak ada. Memang di sana ittifaq ulama sana dia tak ismam. Hatta di sebelah Yaman, sebelah Tarim pun tak ismam. Hatta di sebelah Sudan pun tak ismam. So ada pendapat yang ismam muncul, ada tak ismam. Ikutlah tuan-tuan nak pegang mana. Cuma depan saya nak ayah-ayah, ibu-ibu kalau main talaqi depan-depan lah. Tak payah ismam lah. Begitu juga saya kalau jumpa guru tu daripada Mesir, maka saya ismam sebab saya nak raih. Memang benda tu tak ada masalah apa. Ihdinas sirah, ihdinas sirah. Dia bertanya perlu lembut lah. Tu hamzah tu kena tekan sebab dia huruf syiddah, dia juga jahar. Ihdinas sirah. Ha tu bukan huruf yang perlu dia kena bagi jelas. Ihdinas sirah, ihdinas sirah. Sirah huruf sad, huruf safir. Safir ni sad sin zai. Dia ada berangin sikit
Nampak dengan as, as, az, az. Dia mengulung sok. No? Sad sin zaid. Ihdinas siratal mustaqim. Ta. Jangan gulung mulut. Ta. Ihdinas siratal ihdinas siratal tak payah. Ihdinas siratal alta. Ayah-ayah ibu dapat rasa alta. Cuba buat berasa atas, lidah tekan atas alta. Belakang sikit pada tu. Alta. Cuma ada huruf isti'la kena tebal. Alta. Dia ada qalqalah tu yang bunyi ta tu. Alta. Ihdinas siratal mustaqim. Naik lembut atas lam. Lam huruf tawassut, tak keras, tak lembut. Saya lebih tekan pada sifat lah supaya kita dapat tengok macam mana kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Nipis sin. Mustaqim. Tukar position. Mustaqim. Nipis sin. Jangan baca tebal. Kalau kita tak penyih lagu tu, dia jadi pergi tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Dia mail. Sesudah kitab dia kata mailu ila harfi sad, yakni cenderung kepada huruf sad. Ihdinas siratal mustaqim. Dia cenderung kepada huruf sad. Bukanlah huruf sad, tapi dia cenderung hampir kepada huruf sad. Ihdinas siratal mustaqim. Taqim. Ta, dia elok. Huruf ta, huruf syiddah. Dia juga jahar terang. Juga dia ada mahmus angin. Cuma huruf-huruf yang ada yang sebagai ta ni kadang-kadang ada orang silap. Dia sebut ihdinas siratal mustaqim. Tabbat yada falyawma nunajjika bibadanika litaku tatitu. Tak payah. Dia bila mana muharrakah, kalau dia bukan sakin, maka dia tak perlu jelas pada hamas, pada angin. Adapun bila mana dia sakinan, dia kena jelas, yakni zahiran. Dia kena jelas. Tabbat yada. Tu berbeza. Jangan kita jadi Arab, lebih pada Arab lah. Belah-belah Khalis, yakni negara telur, dia orang cakap kadang-kadang huruf ta tu jadi ta. Titu. Itu percakapan dia orang. Kita mai kok diam ni terus jadi ikut tu kan. No? Ihdinas siratal jangan terlalu tekan. Ihdinas tu dia ismam saya ambil pendapat yang tak ismam. Ihdinas siratal ta. Nampak ta. Tal mustaqim. Taqim. Elok. Mustaqim. Bab huruf qaf ni kalau belah-belah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Negeri-negeri belah timur agak sukar sebab percakapan dia orang kurang menggunakan huruf qaf. Huruf qaf, huruf ain. Apatah lagi huruf tu berbaris kasrah. Nasta'in. Percakapan dia orang tak ada perkataan itu. Adapun belah utara dan sebagainya, dia orang banyak guna pakai huruf ain. Ayak, kelepiak, kawak. Dia duk guna pakai. So bagi dia orang tu ain tu tak ada masalah. Cuma dia jadi mubalaghah, terlalu lebih lah. Jadi keras. So mustaqim, taqi berbeza. Jangan kita sebut mustaqim atas. Ada no. Dia atas daripada makhraj kaf. Mustaqim. Ayah-ayah ibu dapat rasa ni. Ini pangkal lidahnya. Ujung sebelum ada lidah tergantung. Mustaqim, tekan kena atas. Mustaqim, kaf depannya mustaqim. Di depan sikit dia nak pergi ke hafatil lisan, dekat perut lidah. Ni lidah. Mustaqim, taqim. Jangan terlalu mubalaghah, lebih-lebih. Mustaqim, tak mau. Taqim, berhenti dah lah. Mad arid disukun, berhenti dah lah. Siratan, sama juga. Kalau depan guru ismam, nak ismam. Saya depan saya berpegang pendapat pada pendapat yang tak ismam. Siratal ladzi sama ihdinas siratal ladzi ladzina an'amta an'amta. Jangan duk masuk idghamkan nun dalam ain. An'am siratal ladzina an'am bagi sampai tengah halaq.
Jangan masuk ke rongga hidung. An'am, a'i'u, a'i'u. Tu sengau. A'i'u. Ni. A'u, ai. Tutup hidung tahu. A'i'u. Boleh sebut tu bermakna kena sebutan kita pada makhraj, keluarnya huruf. Kalau tak boleh sebut tu, dia duduk sangkut tu, makna kata dia duduk main ke rongga hidung. Dia bukan 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 tu dia sengau. Ustaz, saya tak boleh sebut hidung saya sumbat. Dah tak ada. Huruf ain tak sangkut dengan hidung. Duduk salah. Jadi tak payah duduk kacau. Tak payah duduk kacau lah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Saya percepat sikit. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Ta. Kena kemas. Ingat huruf. Ta huruf syiddah. Ta alaihim. Him. Ha di bawah mim mati. Him. Jangan kita tebal. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan baca him. Begitu juga sad. Jangan kita ambil atas angin lah. Siratal ladzi. Perasan tak kadang-kadang kita baca laju. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi. Baris elok-elok. Jangan kelang kabut. Apatah lagi dalam solat ni, semua pakai jadi imam di rumah ni. No? Ayah-ayah lah, ayah-ayah. Kan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Him. Elok-elok berhenti. Jangan dengung banyak kan? Alaihim. Tak payah. Alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Him. Mim mati. Him. Jangan terlalu lebih pula. Alaihim. Ataupun terlalu tebal. Alaihim. Nampak beza? Alaihim. Him. Ghairil. Huruf ghin. Huruf ghin ni huruf agak payahlah. Dia juga huruf isti'la. Huruf yang tebal. Ada dia berkata kena muncul ghairi, tak payah. Ghairil. Dia huruf ni sangkut. Ghairil. Dia huruf halak atas. Ghairil maghdu. Ghairil. Ghairil. Ril. Ra di bawah mati. Ra di bawah, maaf. Ra di bawah baris kasrah ataupun baris di bawah. Ghairil. Ra kena ingat huruf ra bila baris fathah dia kena tebal. Kalau dia dhammah dia juga kena tebal. Adapun sekiranya dia berbaris kasrah dia kena nipis. Di sini saya nak bagi kaedah. Kan batas kereta api orang panggil apa? Rail dalam bahasa Inggeris lah. Railway. Jangan kita baca rail. Jangan sesekali kita baca rail. Ghairil, nampak? Dia tebal. Ra di bawah mati. Ghairil, ril, ghairil, ril. Lidah ni lagi tonjah pergi depan, lagi nipis. Ghairil, ril, belakangnya gunting. Ghairil, ghairil, ril. Nak capai nipis dah tu. Sebab ra ni nipis. Ghairil maghdu. Lam mati. Ghairil maghdu. Huruf dha ni huruf yang paling susah. Huruf dha ni huruf yang paling susah. Nak sebut dia tu kadang-kadang berhajat pada kadang-kadang tu sampai letih lah. Letih kan nak sebut tu dha huruf. Kita kalau sebut saja-saja tu mungkin agak senang, tapi bila dia duduk dalam baris dalam kalimat agak rumit kita nak sebut huruf dha tu. Dalam pendapat ulama yang min hafatil lisan ila halaqil a'la. Hafaz lisan, anak kata ni lidah. Ni aqsal lisan, ni awal. Pangkal lidah. Hafaz lisan ni perut lidah. Tarfil lisan ujung lidah. Dia huruf dha dia main ni tengah-tengah ni. Sama ada belah kiri atau kanan, ada pendapat ulama ada kiri ada, kanan ada atau tengah-tengah. Dua-dua. Bukan dua-dua. So ikut kemampuan masing-masing. Ghairil maghdu. Saya lebih selesa pada dua-dua. Ada orang sampai sengit ghairil maghdu. Tak payah, dia bukan sampai nak kenal pelari bibir mulut macam tu. Ghairil maghdu. Sedikit saja. Mungkin dia berlari sebab kita nak betul tu.
lidah, keadaan lidah kita tu. Sebab ada pendapat ulama, ada 3 keadaan nak tutur keluar dia. Semua hafatul lisan, tapi sama ada kiri, kanan ataupun tengah. Ikut kemampuan masing-masing. Ikut kemampuan masing-masing. Kebanyakannya banyak belah kiri. Kebanyakan orang, setengah dalam kitab pun sendiri beritahu, kebanyakan aksar sebelah kiri. Dan sebahagiannya tu sebelah kanan. Jarang orang boleh tengah-tengah. Maghdu, huruf ghin, huruf yang bukan ada qalqalah. Dia juga huruf isti'la. So kena terbaik di sana, jangan bagi ada qalqalah. Apa qalqalah ni? Dia bidah balik. Siapa kita sepak bola tepi dinding, patah balik mai. So qalqalah, aqa, alta, ada, aba. So kena jaga elok-elok. Huruf ghain bukan huruf qalqalah. Kalau kita baca ghairil maghdu, tak mau. Huruf ghain bukan huruf qalqalah. Maka perlu kita kena jaga harfu, yakni huruf ghain tersebut, yakni mutabaqah, kena dengan sifat yang ada pada huruf ghain tersebut. So ghairil maghdu bi alaihim. Jaga elok bi, jangan ambil tahin. Ghairil maghdubi bi ba huruf syiddah, kemah. Ba jahar terang. Jangan ambil v, jangan v. Dalam huruf ABC ada huruf v. Huruf ba bukan huruf v. Bi alaihim lembut. Laihim, him, jangan tebal. Alaihim tak mau. Alaihim waladha. Saya baca 2 keadaan. Ada yang kena bayi waladha, nampak macam kembung kan? Saya lebih lisan tengah-tengah. Waladha, jaga lidah bukan keluar daripada gigi gunting. Nampak? Tak payah. Dia huruf dad, huruf istitalah. Yang kata berpanjang-panjang. Istitalah ni yang dia guna habis lidah. Hafatul lisan ni guna. Jangan gulung. Jaga elok. Tak payah. Kena jaga sini 6 harkat. Kalau siapa-siapa yang baris, bukan baris, yang nafas pendek tu, kalau kita yang boleh baca, so ambil elok-elok nafas, tarik nafas elok. Siapa orang nak taranum tu, ambil pada siratal ladzina an'amta alaihim ghairil, kalau boleh perhabis lah, kalau boleh perhabis. Kalau tak boleh perhabis, berhenti kat siratal ladzina an'amta alaihim pun boleh. Waqaf ikhtiyari, siratal ladzina an'amta alaihim, jangan berhenti pada alaihim kedua. Sini ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan bismillah ini daripada tergantung daripada Fatihah. Ada yang kata bukan. So yang pendapat yang kata bukan, tapi mereka berpegang pada 7 ayat, maka di sini diiktirafkan ayat yang ke-6. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dia berhenti situ. Dia ambil yang ke-7. Ada yang macam kita mazhab Syafi'i, maka bismillah itu basmalah terkandung dalam surah Fatihah. Maka di situ kita tak iktiraf ayat yang ke-6. Dia satu ayat yang sama. Cumanya kalau kita semua nafas tak sama. Ada orang asma, kan? Ada orang nafas pendek. So sakat mana yang mampu. Cumanya kebanyakan kita sebelum kita baca ayat siratal ladzina an'amta alaihim ni, ingatlah sirah baris kasrah. Jangan duk kalang kabut. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzi si elok. Saya minum ayat si. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Jangan baca baratas kereta api, saya nak pesan. Jangan baca ghairil maghdubi alaihim. Huruf dad payah, huruf yang paling payah. No? Maghdubi alaihim waladdallin. Ni'talam sebab dia ada sabdu, tapi jangan terlalu tekan melampau-lampau. Sebab huruf lam, huruf tawassut, huruf yang tak keras, dia juga tak lembut. So dia kena ra'i. Waladdallin. Nek.
Jangan terlalu tekan. Waladdallin, dallin. Dari segi baris kena sebab dia sabdu. Kan? Tapi dari segi sifat huruf lam tu agak cacat lari. Maka ditekannya huruf lam tu, hakikatnya lam tu bukan huruf yang perlu kena keras pada sebutan. Sebab dia huruf tawasud. Dia tak perlu keras, yakni tak perlu bagi terang, yakni syiddah atau jahar, ataupun dia tak perlu lembut sangat. Dhalin. Jangan sampai hilang tulis sabdu. Jadi waladhdallin tak payah. Dhalin. Ada orang tanya siratal ladzi, sini lembut ke tak? Tal ladzi, huruf lam, huruf tawassut. Dia tak keras, dia tak lembut. Huruf yang tawassut ni lin umar, lam nun ain mim ra. Huruf-huruf ni dia tak boleh nak keras sangat, dia tak boleh lembut sangat. Dia bukan main agak-agak. Quran ni tak boleh main agak-agak. Dia pergi jumpa guru, dia tengok dia punya pitching dia kena tak mana. Iyyaka na'budu tu keras. Iyyaka na'budu tu lembut. Iyyaka na'budu tengah-tengah. Hak tengah-tengah tu nak ambil tu. Siratal ladzi tu keras. Siratal ladzi dia jadi tamil lah. Dia tengah-tengah. Siratal ladzi tengah-tengah. Siratal ladzi an'amta alaihim ghairil maghdub. Jaga elok huruf ra kasrah, jangan baca tebal. Saya nak pesan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti dah elok. Tu kita habis dalam surah Fatihah. Ni pun laju lah. Dah pukul berapa dah? 9 lebih. Lama. Saya rasa terlalu lama. Saya harap tuan-tuan dapat praktis jumpa guru yang khususnya dalam bidang ini. Maka pergi ke depan talaqi bil musyafahah, berhadap di hadapan lah. Kalau boleh berhadap di hadapan-depan, baca bagi elok-elok. Benda-benda hak khilafiyah tu jangan duk bertengkar lah. Saya nak pesan, kalau ada pendapat-pendapat yang ada khilaf, ya, ada yang kata kena muncung, ada kata tak payah muncung, seduk tengkar buang masa. Lah ni kita duk kalut dengan COVID-19 ni, no? Semoga-moga apa yang kita baca ni, moga-moga dapat ganjaran kita di hari kebangkitan kelak. Sebagaimana Nabi SAW kata apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Yakni bacalah Quran, baca Quran, no? Walaupun Nabi ulang sekali je, tapi saya nak pesan baca Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Yakni dia akan datang pada hari kiamat nanti bagi syafaat pada orang mempunyai bacanya. Kita ingat, no? Di kala ni Allah bagi kita ruang masa yang cukup lama. Hari tu duk kerja, kalau nak ambil cuti payah bos nak bagi cuti. Kali ni nambah bos cuti, kan? Sampai cemui hadu rumah. Kali duk fikir orang, kalau orang siapa yang berkahwin lah, yang ada isteri, baru tahu dulu orang perempuan pantang 100 hari lagu mana. Lah ni baru berakai, kena 2 minggu 3 minggu pun mati kutu lah. Mati kutu lah, duk kira semut nak rumah lah. Kepelan nak sepak atas tepi jalan. Jadi kita jangan mengungut. Saya heran kadang-kadang orang mengungut dalam Facebook, bosan, tak tahu nak buat apa. Allah bagi kat kita, dekat saya 24 jam, dekat ayah-ayah, ibu-ibu semua 24 jam. Tak ada siapa pun kurang 23 jam, tak ada siapa pun lebih 25 jam. Semua 24 jam. Cuma percaturan kita bagi atung elok, masa kita bagi atung elok. Ayah-ayah, ibu-ibu baca Quran hari-hari. Kalau boleh baca Quran 1 juzuk, orang yang tamakin untuk baca Quran, baca bagi elok, hanya memerlukan 30 minit. Tu waktu standard lah, 30 minit sahaja untuk baca Quran 1 juzuk. Tak payah ambil dah 30 minit tu, kita ambil 15 minit, yakni setengah juzuk. Itu yang tamakin. Kurang tamakin, yakni yang kurang betul-betul cekang untuk baca Quran, maka baca setakat mana mungkin. Kalau takat satu muka hanya perlu kepada 5 minit, tak sampai. Kita boleh sukat diri kita, banyak mana kita pegang mushaf dan banyak mana kita pegang gadget satu hari. So kita boleh tengok masa kita terluang macam tu. Yang pelik kita rasa kita bosan, tu pelik. Allah bagi masa ruang peluang kat kita. Lama kita cuti ni, anak kita kecil tu mengapai rupa surah lah.
sayang lama-lama cuti dulu tu yang kita duk kalut bazar Ramadan tak ada. Tapi nak abang mai puasa tetap ada. Kalau umur kita panjang, puasa tetap ada. Dan tarawih tu pun tetap ada. Buat di rumah lah. Kan? Jangan duk kata tarawih tak ada apa. So Allah bagi masa lapang. Masa lapang tu kita kena kecapi bagi elok-elok. Baca Quran, paling tidak pun baca Quran. 1 juzuk tak sampai pun baca, tapi dah paksa diri. Pagi sikit, petang sikit, malam sikit. Kalau tak boleh pergi 1 juzuk, sekali baca satu sekali solat 2 lai, 5 kali baca habis 1 juzuk. Kalau tak boleh, ambil setengah juzuk. Itu semua ubat untuk rohani. Kita kalut ni kalau perut naik, kita kalut ni kalau picit kolesterol tinggi, kita kalut ni sakit kepala, takut darah naik. Kita jaga sungguh jasmani kita, tapi rohani kita barai. Kita tak jaga. So kita kena jaga rohani kita supaya kerohanian kita jadi kuat waktu ni. Ada hikmah banyak Allah bagi COVID-19 ni. Saya baca satu artikel, tapi tak tahulah atas kebenaran atau tidak kan. Bumi ni jadi elok kerana jadi COVID-19 ni. Sehingga bumi ni jadi elok dah, pencemaran pun tak ada. Pasal nak disko pun tutup, semua tutup, habis semua tutup. Ada yang Allah bagi ruang, hamba-hamba Allah ni dia boleh balik duduk kampung di rumah. Dulu ni tak mau, bukan tak mau, duduk kelepiak, orang utara kata kelepiak. Nak balik kampung, nak duduk dengan mak. Lah ni Allah bagi duduk di rumah, duduk dengan ibu bapa, maka gunakan ruang dengan ibu bapa. Begitu juga si suami, jangan makan tidur ya. Kalau boleh ajaklah, bukan tolonglah bini tak boleh masak pun tolonglah basuh pinggan ke apa, nak lipat kain saya rasa jauh orang lelaki ni kurang sikit nak lipat kain. Kan? Tak pun ambil kain di jemuran pun tak panas. Jadi Allah bagi masa ruang, kita guna untuk baca Quran, guna masa lapang kita untuk yang elok. Dan istighfar, paling tidak kena istighfar. Istighfar ni Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad 100 kali. Kalau sebut astagfirullahalazim, saya sendiri congak dah. Lebih kurang 2 minit 30 saat dia. 2 minit 30 saat. Ayah-ayah, ibu-ibu, 100 kali 2 minit 30 saat. 2 minit 30 saat 100 kali. Kalau lepas solat, ambil 5 ke 10 minit, sekali baca 200, kot lah rajin. Kan? Sekali baca 200, satu hari boleh pergi 1000. Ya, Nabi SAW baca 100 kali. Kita ni umat tak lekang daripada salah. Dan tak lekang pada salah. So kita gunakan ruang yang ada, ruang dan peluang ni, gunakan ke arah waktu yang Allah bagi ni ke arahnya elok, supaya kita dapat mendidik jiwa kita nak sampai Ramadan ni, sedih dah tak boleh dengar bilai-bilai selawat kan, tak boleh dengar imam-imam baca di masjid. Tapi kali ni baru kita tahu langit tinggi rendah. Allah nak uji kita, Allah nak tengok kita, diri kita. Paling malang orang yang mana ditimpa bala, dalam masa ditimpa bala tersebut dia masih lagi melakukan maksiat. Itu cukup menyedihkan. Maka inilah ruang untuk kita kembali, kita sama-sama muhasabah diri. Dan saya sini bukan ni, saya seorang yang agak lain sikit tajuk. Orang ni boleh bagi bab sirah dan sebagainya, dia bagi saya bab Quran pun saya tak kisahlah. Apa Allah firman dalam surah apa? Asyrah alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau siapa yang mengerti bahasa Arab, fa inna ma'al usri yusra. Inna tu taukid. Ma'al usri yusra. Alif lam usri yusra. Dia ada alif lam ma'rifah. Yusra tu tak ada alif lam, jadi panggil nakirah. Kenapa tak ada huruf alif lam? Lepas tu Allah ulang sekali lagi, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sama juga, hak pertama tu ada alif lam, hak kedua tu tak ada alif lam. Di sini ulama tafsir alif lam usri ni datang sekali kesusahan. Maka kesenangan tu Allah buka ruang cukup banyak. Fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Kita orang Islam tak ada lain kebergantungan kita hanya sahaja pada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga apa yang dihidangkan di sini kita dapat buat iktibar dan sama-sama kita rajin-rajinlah baca Quran, kita rajin-rajinlah gunakan ruang dan peluang. Dan saya nak pesan, kalau boleh paksa dirilah, letak dalam jadual, paksa diri. Dah buat 14 hari dah pun dah, tinggal lagi berapa hari, 14 hari. Menyakak ni dia dah 2 bulan nak tunggu kan. Mana duduk balik kampung tu kira alhamdulillah, syukur. Macam saya ni kerah duduk tahun ni lah, anak isteri duduk dah di Kuala Lumpur kan.
Nak pi gagah pun tak jadi sebab Nabi suruh tamakin duduk di rumah. Maka waktu guni kita duduk di rumah, tak usah duduk gatal keluar dan sebagainya. Dan insya-Allah moga-moga Allah bagi manfaat apa yang kita belajar dan sama-sama kita sampaikan pada rakan-rakan kita. Dan ada ruang dan peluang lepas COVID-19 ni, pergi carilah guru-guru, pergilah talaqi dan gunalah ruang-ruang untuk apa jua, untuk kita tuntut ilmu. Untuk kita baiki diri dan jiwa kita kena hidangi ilmu dalam jiwa supaya kita dapat tempuh perjalanan ni dengan cara kaedah yang benar dan betul. Dan sama-sama kita angkat doa moga-moga apa yang berlaku khususnya di muka bumi ni selesai, dan khususnya kepada kaum muslimin semua lah. Dan tak lambat lagi, lebih kurang 25 hari lagi kita nak sambut Ramadan. Saya tak terbayang, dulu saya tak terbayang masa saya kecil-kecil wawasan 20-20 naik kereta terbang ke apa ke, bawahnya wawasan 20 terbang apa, duduk dalam rumah. 20-20 duduk dalam rumah, tak terbayang bagaimana keadaan kuarantin duduk di rumah. Tapi itu dah terjadi. Ayah-ayah, tuan-tuan sendiri pun dapat rasa dunia kita jadi kecil duduk di rumah kan. Siapa rumah besar pun jadi rasa kecil kan. InsyaAllah kita sudahi dengan doa sikit, dan moga-moga Allah terima doa kita. Dan malam yang ruang yang panjang ni, siapa yang sempat baca surah Kahfi baca, siapa yang ni yang belum baca Yasin teri nak baca, tak kisahlah apapun. Jadi gunakan ruang yang baik sebaik mungkin supaya ia dapat memupuk dan menjadikan jiwa kita ke arah yang lebih cantik dan elok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Bismillahir syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma yassir umurana jami'an ya Allah. Allahumma yassir umurana jami'an ya Allah. Allahumma yassir umurana jami'an ya Allah. Allahumma asrif 'anna hadzal waba wal bala ya Allah. Allahumma asrif 'anna hadzal waba wal bala. Allahumma asrif 'anna hadzal waba wal bala bi lutfika ya latif. يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام. يا الله يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم يا غفار يا رحيم. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa-dosa guru kami ya Allah, dosa ahli keluarga kami ya Allah, dosa sahabat handai kami ya Allah, dosa seluruh kaum muslimin juga muslimat ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau lembutkanlah hati kami ini ya Allah, agar kami senantiasa patuh dan tunduk dengan apa yang Engkau perintahkan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah kami daripada berpaling dari melakukan maksiat terhadap-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau berikanlah kekuatan kepada diri kami ya Allah. Kau berikanlah kekuatan kepada barisan-barisan hadapan yang senantiasa dalam melawan wabak COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah, Kau jauhkanlah kami dari virus tersebut, dan ya Allah, Kau jauhkanlah virus tersebut daripada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau jauhkanlah virus tersebut daripada mengenai ahli keluarga kami, sahabat kami, guru-guru kami, dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Fattah ya Alim, ya Ghaffar ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya minta ampun, minta maaf kalau ada saya terkasar bahasa ataupun tersalah kata. Kadang-kadang cakap macam kasar sikit lah, tapi tak ada apa pun. Muka dan hati ilmu, insyaAllah ada taman.
Dan insya-Allah besok ada sesi tazkirah ringkas yang ke-10 yang bakal disampaikan oleh Ustaz Nasrul Hamdan. Dan alhamdulillah saya berterima kasih kepada pihak pentadbiran Az-Zuha Group and Tours yang bertungkus lumus untuk menjalankan program sebegini rupa supaya masa-masa yang terluang untuk masyarakat sekeliling dapat dihidangi dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan manfaat. Saya sudahi dengan mari kita sama-sama sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.